Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim, tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hadd 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. InsyaAllah kita sambung mudzakarah kita dan pengajian kita di dalam ilmu akidah, ilmu tauhid melalui kitab yang mulia Tijan Ad-Darari yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, syarah kepada Risalatut Tauhid karangan Al-Imam Al-Bajuri rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim wa ulumi masyayikhina fid daraini amin. Kita dah masuk akhir ataupun penghujung bagi matan risalah At-Tauhid. Baik, kita dah bincang 5 perbahasan ataupun masalah yang dibincangkan di dalam ilmu Tauhid melalui risalah Tauhid. 5 masalah yang awal kita dah bincangkan. Pertama berkait dengan ma yajibu ala kulli mukallafin. Kemudian ma yajibu fi haqqillahi ta'ala wa ma yastahilu. Kemudian yang ketiga ma yajuzu. Yang keempat ma yajibu wa ma yastahilu fi haqqin ar-rusul alaihi wassalatu wassalam. Dan yang kelima ma yajuzu alaihimu as-salatu wassalam. Baik, kita dah bincang 5 perbahasan masalah di dalam ilmu di dalam Risalatut Tauhid. Hari ini masuk kepada masalah ataupun perbahasan yang keenam dalam Risalatut Tauhid, iaitu perbahasan berkenaan dengan ma'rifatu nasabihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min jihati abihi wa min jihati ummi. Cumanya Syekh Imam Al-Bajuri meletakkan perbahasan ini sebagai khatimah, penutup kepada perbahasan ilmu tauhid. Dan seperti mana yang kita bincangkan sebelum ini, Imam Al-Bajuri mengkhususkan kitab ini, iaitu Risalatut Tauhid, kepada perbahasan ilahiyat dan juga nubuat. Adapun sam'iyat dibincangkan secara kita panggil secara tidak langsung dalam perbahasan khatimah. Nanti akan dibincangkan sebahagian kecil sahaja daripada perkara-perkara sam'iyat. Antaranya nanti akan disebutkan berkait dengan haud, kemudian berkait dengan syafa'ah. Ada lagi lain ke? Berkait dengan syafa'ah. 2 ini sahaja yang dibincangkan, isyarat kepada perbahasan sam'iyat. Dan lagi satu, sebenarnya Risalatut Tauhid dikhususkan perbahasan berkenaan dengan kita panggil berkenaan dengan dalil-dalil ataupun perbahasan berkenaan dengan dalil aqli. Berbeza dengan perbahasan sam'iyat, kesemuanya adalah dalil sam'i. Kita isbatkan dan kita beriman dengan perkara-perkara sam'iyat ini kerana warid ataupun adanya dalil daripada syarak. Dan Syekh Al-Imam Al-Bajuri khususkan kitab ini kepada perbahasan yang lebih kepada mengisbatkan dalil-dalil akli. Kerana itu perbahasan sam'iyat hanya dibincangkan sebahagian sahaja dan tidak dikhususkan bab di dalam Risalatut Tauhid. Baik, hari ini masuk kepada masalah yang keenam, iaitu ma yajibu ala al-mukallaf, ala syakhsin, yakni mukallaf, ma'rifatu nasabin nabi sallallahu alaihi wasallam min jihati abi wa min jihati ummi. Ini masalah yang keenam daripada masail Risalatut Tauhid. Baik, kita baca dulu kalam Al-Imam Al-Bajuri. Khatimatun, iaitu perbahasan khatimah daripada penutup kepada perbahasan tauhid. Jadi kalau kita lihat di sini, Al-Imam Al-Bajuri meletakkan dan mengaitkan antara perkara yang perlu diketahui juga bagi orang yang mukallaf adalah hubungan dan pengenalannya terhadap Nabi SAW secara khusus. Kerana itu diletakkan yajibu.
yajibu 'ala syakhsi ay ya'rifa nasabahu sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi wa min jihati ummi. Seolah-olah Al-Imam Al-Bajuri meletakkan ini antara furuk akidah, tetapi kita panggil kurang dibahaskan oleh para ulama sebelumnya. Dan kita lihat ketika mana kita bincangkan kita panggil apa, sirah ataupun pengenalan ringkas terhadap Al-Imam Al-Bajuri. Al-Imam Al-Bajuri memang terkenal dengan orang yang paling banyak menulis tentang Nabi SAW. Kitab-kitabnya daripada sebelum menjadi Syekhul Azhar sampailah memegang jawatan Syekhul Azhar, beliau terus menulis berkenaan dengan Nabi SAW, dan antara kitab yang agung yang ditulis adalah syarah kepada Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Al-Imam At-Tirmizi yang dikenal sebagai Al-Mawahib Al-Laduniyah, syarah kepada Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Baik. Jadi seolah-olah Al-Imam Al-Bajuri nak letakkan isyarat di sini bahawasanya perlu untuk kita kenal Nabi dengan sebenar-benar kenalnya, supaya dengan perkara tersebut dapat menjaga akidah kita daripada terpesong. Jadi dekat sini isyarat yang penting, dan kebanyakan ulama khususnya pada zaman kita ni lah banyak tambih kepada kenal dan juga cinta kepada Nabi SAW. Dan itu antara perkara yang penting, sehingga disebut oleh sebahagian masyayikh menyebutkan bahawasanya perkara utama, perkara pertama sekali untuk kita bawa kepada masyarakat kita adalah kenalnya mereka dengan Nabi SAW. Jadi antara tugas utama kita bila kita selesai dan pulang ke Malaysia, perkara utama sekali pada kita adalah mengenalkan masyarakat kita dengan Nabi SAW. Jadi dengan sebab cinta dan kenal itu, perkara-perkara lain akan mudah selepasnya. Baik. Apa kata Imam Al-Bajuri? Khatimatun yajibu 'ala syakhsi, asy-syakhsu bermakna al-mukallaf. Kita faham daripada siakul ayat daripada awal, yajibu 'ala kulli mukallafin kaza kaza kaza. Jadi pada akhirnya bila disebutkan yajibu 'ala syakhsi ay al-mukallaf, sama ada lelaki ataupun perempuan, ay ya'rifa nasabahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam min jihati abihi wa min jihati ummi. Untuk apa? Ya, wajib apa? Wajib kenal. Ay ya'rifa ay ma'rifah. An masdariyah kan, an masdariyah wa ma dakhalat 'alaiha fi ta'wil al-masdar. Jadi yajibu 'ala syakhsi ma'rifatu nasabihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenal apa? Kenal nasab keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada susur galur ayahnya dan juga ibunya. Amma nasabuhu sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi fahuwa sayyiduna Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadr ibn Kinanah ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. وليس فيما بعده إلى سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام طريق صحيح فيما ينقل. وأما نسبه صلى الله عليه وآله وسلم من جهة أمه فهو سيدنا محمد بن آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب فتجتمع معه صلى الله عليه وآله وسلم في جده كلاب. Baik. Apa kata Al-Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi? Khatimatun nas'alullaha ta'ala husnaha. Amin. Yajibu 'ala syakhsi, wajib bagi sekalian mukallaf, ay az-zakari wal unsa, lelaki maupun perempuan, ay ya'rifa nasabahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam min jihati abihi wa min jihati ummihi ila adnan faqad. Untuk apa? Wajib apa? Wajib kenal, wajib tahu keturunannya Nabi SAW daripada susu galur ayahnya dan juga ibunya, sehinggalah kepada Sayyidina Adnan faqad. Sehinggalah kepada Sayyidina Adnan faqad. Kenapa? Amma ma ba'dahu fala yajibu ma'rifatuhu bila khilaf. Adapun selepas daripada Sayyidina Adnan sehinggalah kepada Sayyidina Adam alaihissalam, tidak wajib kenal ataupun tidak wajib tahu tanpa khilaf. Sehinggakan sebahagian daripada a'immah, antaranya Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, meletakkan hukum makruh pada perkara tersebut.
Disebutkan ketika mana ditanya disebut ketika ditanya tentang perkara tersebut, disebut dalam sebahagian riwayat, waqad karihal imam Malik bin Anas raf'an nasaba ila Adam wa qala may yukhbiruhu bihi. Siapa yang bagi tahu? Siapa, seolah-olah macam kalaulah ada, seolah-olah orang tersebut memandai-mandai. Kerana warid bahawasanya ada lebih kurang 20 datuk-datuk Nabi yang tidak dikenali daripada Adnan sampai kepada Sayyidina Adam. Jadi perkara tidak pasti. Kerana itu diletakkan hukum makruh pada Al-Imam Malik tentang meletakkan ataupun menyambung nasab Nabi daripada Sayyidina Adnan kepada Sayyidina Adam alaihissalam. Kemudian kalau kita lihat pada sebahagian kitab membincangkan perkara tersebut, antaranya dalam kitab Rahikul Maktum membincangkan hukum makruh yang diletakkan oleh Al-Imam Malik pada mengenal nasab Nabi daripada Sayyidina Adnan kepada Sayyidina Adam alaihissalam. Baik. Kemudian sebelum kita masuk lebih jauh berkenaan dengan nasab Nabi SAW, kita bincangkan bahawasanya nasab ataupun keturunan ini terbahagi kepada dua. Yang pertama zahiri, yang kedua batini. Disebut oleh sebagian ulama, falaisa wa'lam anna nasaba qismani. Keturunan itu ada dua jenis. Zahiri, iaitu zahir, yang kita panggil pertalian darah. Ada pertalian darah. Yang kedua batini, secara batini, maknanya adanya persambungan tetapi bukan dengan talian darah. Baik, falaisa li sahibil awwali, iaitu yang bersambung nasabnya dengan zahir, iaitu dengan pertalian darah. Falaisa li sahibil awwali ay yafkhira ala sahibil thani. Tak ada ataupun tidaklah pada yang bersambung nasabnya secara pertalian darah itu untuk berbangga dengan mereka yang bersambung secara batini, iaitu dengan perkara selain daripada pertalian darah, daripada ilmu dan sebagainya. Wa haqqu sahibil thani, dan hak ataupun perkara yang perlu dilaksanakan oleh orang yang walaupun dia bukan bersambung dengan Nabi secara pertalian darah tetapi bersambung dengan ilmu, contohnya wa in balagha fihi al-ghayah ay yura'iya huquqal mawaddati fil qurba. Kena juga raikan bahawasanya mereka yang Allah muliakan kerana bersambung keturunannya itu secara pertalian darah dengan Nabi perlu untuk diraikan dan dicintai, bukannya dibenci. Hatta disebutkan pada sebahagian ulama bahawasanya walaupun ada daripada kalangan ahli bait yang melakukan salah ataupun maksiat sebagainya, perlu dinasihat, bukannya dihina. Kerana ia tetap ada kemuliaan daripada bersambungnya keturunannya kepada Sayyidina Nabi SAW. Jadi disebutkan ayyura'iya huquqal mawaddati fil qurba. Adapun mereka yang menjamakkan keduanya, disebutkan wa amma man jama'a bainahuma faqad istahwadha 'alal khairi bikilta yadayhi. Adapun mereka yang Allah muliakan memberikan nasab ini ataupun keturunan ini pada dua-dua keadaan zahiri dan juga batini, maka dia menghimpunkan dua kebaikan padanya. Waqad jaa al-aqrabuna aula bil ma'ruf, disebutkan bahawasanya keturunan ataupun kerabat itu lebih aula untuk kita melakukan kebaikan padanya. Kerana ada disebutkan di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Kerana itu disebutkan Nabi menyebutkan al-aqrabuna aula bil ma'ruf. Baik. Dan daripada perkara ini kita ketahui bahawasanya Nabi SAW pernah bersabda, la fadla li arabiyyin ala ajami wala li ajamiyyin ala al-arabi wala li aswada ala abyada illa bittaqwa. An-nasu min Adam wa Adamu min turab. Jadi
mahmakan, apa bentuk keadaan sekalipun, kalau seseorang itu Allah beri kemuliaan adanya persambungan pertalian darah dengan Nabi SAW secara zahir, maka tidaklah meletakkan dia itu sebagai satu bentuk kebanggaan. Tetapi dalam masa yang sama, mereka yang Allah Ta'ala beri kemuliaan bersambung dengan Nabi dari sudut ilmu contohnya, tidaklah boleh untuk kita sesuka hati menghina dan mengeji keturunannya Nabi SAW. Jadi dua-dua keadaan tu perlu dilihat dan perlu diperhatikan. Kerana akhir sekali Nabi sebutkan tidak ada perbezaan antara orang Arab ataupun orang Ajam, antara orang Ajam ataupun orang Arab, tidak pada orang yang hitam ataupun orang yang putih, kecuali dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan Nabi sebutkan bahawasanya Nabi orang yang paling bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ana atqakum pada hadis Nabi SAW. Baik. An-nasu min Adam wa Adam min turab. Baik. Maka di sini kita tahu bahawasanya ada dua bentuk nasab. Kalaulah tidak bersambung pada sudut pertalian darah, maka boleh juga dicari nasab tersebut dari sudut ilmu. Kerana itu umat kita, iaitu umat Sayyidina Muhammad ini dikhususkan dengan sanad. Jadi sanad yang bersambung bersambung dari sudut dirayah dan juga riwayah, dari sudut ilmunya sampai kepada Nabi SAW, ini juga satu kemuliaan. Satu bentuk kemuliaan. Baik. Amma mana tadi? Kat mana? Ay ya'rifa nasabahu sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi wa min jihati ummihi ila Adnan, ila sayyidina Adnan faqat. Amma ma ba'dahu fala yajibu ma'rifatuhu bila khilaf. Bal karihahu sayyiduna Malik. Imam Malik meletakkan hukum makruh mereka yang menyambung nasab Nabi daripada Sayyidina Adnan kepada Sayyidina Nabi SAW. Kerana warid bahawasanya ada daripada datuk-datuk Nabi di antara Sayyidina Adnan sampai kepada Sayyidina Adam yang tidak diketahui siapa orangnya. Jadi kerana itu Imam Malik kata, kalaulah ada, siapa yang mengkhabarkan perkara tersebut? Siapa yang memandai-mandai, kita kata. Kerana ada disebutkan dalam riwayat daripada al-Imam daripada Sayyidina Ibni Mas'ud. Disebutkan wa an Ibni Mas'udin an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza intaha fi nasabi ila Adnan amsaka. Sampai nasab Nabi sampai kepada Sayyidina Adnan, berhenti, cukup pegang yang itu. Thumma yaqul kadhaba an-nasabun marrataini aw thalathan. Nabi sebutkan menipu orang yang memandai-mandai menasabkan, maknanya meletakkan keturunan selepas daripada Sayyidina Adnan. Dan Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, ma baina Adnan wa Ismail 30 aban la yu'rafun. Ni Ibnu Abbas pernah menyebutkan, di antara Sayyidina Adnan sampailah kepada Sayyidina Ismail, ni belum sampai kepada Sayyidina Adam. 30 aban la yu'rafun. Ada 30 lebih kurang datuk-datuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diketahui dengan namanya, iaitu dengan namanya. Kerana itu Al-Imam Malik meletakkan hukum makruh pada mereka yang menyambungkan daripada Sayyidina Adnan kepada Sayyidina Adam alaihissalam. Baik, fa amma nasabuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam min jihati abihi. Adapun nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada susu galuh ayahnya, fa huwa sayyiduna Muhammad ibn Abdillah. Daripada nasabnya daripada susu galuh ayahnya adalah fahuwa, iaitu Nabi SAW, Sayyiduna Muhammad ibn Abdillah. Baik. Disebutkan pada perbahasan ini, kita pernah berkait dengan meletakkan Sayyiduna, kerana Al-Imam Al-Bajuri mengatakan fahuwa sayyiduna.
Jadi sebahagian menyebutkan bahawasanya itlak kalimah sayyiduna ini hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kebanyakan ulama menyebutkan bahawasanya kalimat sayyid digunakan pada Allah Taala dan juga pada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan warid pada hadis bahawasanya Nabi menyebutkan ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah ketua bagi anak-anak Adam wala fakhr, dan bukan untuk dibangga-bangga. Nabi menyebutkan perkara tersebut bukan untuk dibangga, tetapi izharan li ni'matillahi ta'ala alaihi. Kerana Allah menyebutkan fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan Allah menyebutkan juga qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi fabidzalika falyafrahu. Jadi kalam ataupun kita meletakkan kalimat sayyiduna, walaupun disebutkan pada hadis Nabi SAW ketika ditanya bagaimana untuk berselawat ke atasmu wahai Rasulullah, Nabi kata selawat Allahumma salli ala Muhammad. Tetapi tidak ada dalil yang melarang supaya kita meletakkan sayyiduna. Bahkan itu adalah pujian dan itu adalah hak kita kepada Nabi SAW. Baik. Kerana itu disebutkan kalam tersebut, bila Nabi menyebutkan ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, disebutkan apa? Izharan li ni'mati wa i'laman lil ummati biqadrihi indallahi wa uluwi manzilatihi ladaihi. Untuk mengizharkan, untuk menzahirkan nikmat yang Allah berikan kepada Nabi SAW, dan untuk mengajar kepada umatnya dan memberitahu kepada umat Nabi SAW kadar ataupun kedudukannya Nabi SAW di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan tingginya martabat Nabi SAW. Dan kerana itu meletakkan sayyiduna kepada Nabi SAW bukan satu kesalahan, bahkan itu adalah hak kita kepada Nabi SAW. Baik. Fa amma nasabuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam min jihati abihi fa huwa sayyiduna Muhammad. Jadi ini adalah nama yang masyhur pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu disebutkan, sehingga disebutkan sebelum diutus sebelum lahir, Nabi dikenali dengan Ahmad. Hatta pada kitab-kitab sebelumnya, kitab-kitab Samawiyah yang sebelumnya, yang mengkhabarkan tentang adanya Nabi akhir, Nabi yang menjadi penutup kepada sekalian Nabi. Jadi nama Muhammad itu nama yang masyhur pada Nabi SAW. Akan tetapi panggil nama yang merujuk kepada zatnya Nabi SAW ini terlalu banyak, sehingga disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Arabi Al-Maliki bahawasanya Nabi ada 1000 nama seperti mana Allah Ta'ala ada 1000 nama. Disebutkan dalam kitabnya kitab apa? Al-Ahwazi belakangnya, saya tak ingat depannya. Aridatul Ahwazi atau apa, disebutkan oleh Ibnul Arabi Al-Maliki. Ini Ibnul Arabi yang faqih, bukan lagi satulah. Ini Ibnu Al-Arabi Al-Maliki yang menyebutkan bahawasanya Nabi SAW ada 1000 nama. Anna lahu alfasmin kama anna lillahi alfasmin. Nabi ada 1000 nama seperti mana Allah Ta'ala juga ada 1000 nama. Dan disebut oleh Al-Imam Al-Bajuri ketika mana mensyarahkan Syama'il Muhammadiyah, menyebutkan bahawasanya ini antara kalam Al-Imam Al-Bajuri, wa min a'lami nubuwwatihi annahu lam yusamma ahadun qablahu bihi siyanatan minallahi lihadzal ismi. Daripada nama-nama daripada tanda-tanda kenabian Nabi SAW, annahu lam yusamma ahadun qablahu bihi, tidak ada yang dinamakan, orang yang dinamakan dengan nama Muhammad sebelum daripada Nabi lahir. Kenapa? Siyanatan minallahi lihadzal ismi, untuk menjaga ataupun penjagaan daripada Allah Ta'ala terhadap nama ini, sebab nama ini khusus untuk Nabi SAW. Seperti mana nama Sayyidina Yahya alaihissalam, kama fa'ala bi Sayyidina Yahya idh lam yaj'al lahu min qablu samiyan.
Tak ada orang sebelum daripada Sayyidina Yahya yang diberi nama Yahya. وَذَلِكَ أَنَّهُ تَعَالَى سَمَّاهُ فِي الْكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَبَشَّرَ بِهِ الْأَنْبِيَاءِ. Dan demikian itu kerana tidak dinamakan sesiapa tidak dinamakan dengan nama Muhammad sebelum daripada Nabi lahir. Kerana apa? Kerana dengannya itu diletakkan ataupun ditanda dengan diberitahu pada kitab-kitab sebelumnya, kitab-kitab Samawiyah sebelumnya, tentang khabar gembira bahawasanya Nabi akan ada Nabi akhir zaman, akan ada Nabi yang menjadi penutup kepada sekalian Nabi. Disebut falau ja'ala ismahu mushtarakan fihi la waqa'at syubhah. Kalaulah ada nama ataupun kalaulah ada orang yang diberikan nama Muhammad sebelum daripada lahirnya Sayyidina Muhammad, maka akan ada mushtarak. Kalau ada mushtarak, ada syubhah lah. Maka kata, oh ini ke Nabi Muhammad? Baik. Falau ja'ala ismahu mushtarakan fihi la waqa'at syubhah illa annahu lamma qaruba zamanuhu. Tapi sebelum daripada Nabi dilahirkan, maknanya sebelum zaman, sikit sahaja zaman, ramai yang meletakkan nama anaknya sebagai Muhammad, supaya moga-moga inilah Nabi akhir zaman. Disebutkan illa annahu lamma qaruba zamanuhu wa basyara ahlul kitabi biqurbihi. Dan ahli kitab waktu itu dah bagi tahu dah akan lahir ataupun akan muncul, akan lahir Nabi akhir zaman, Nabi penutup kepada sekalian Nabi yang namanya Muhammad. Wa basyara ahlul kitabi biqurbihi samma qaumun auladahum bidzalika. Maka banyak daripada kalangan mereka yang meletakkan nama anaknya Muhammad, rajaan ayyakuna huwa, supaya inilah, moga-moga inilah Nabi akhir zaman tu. Baik. Akan tetapi Allah SWT dah janjikan bahawasanya nama ini dan Nabi itu adalah pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kelebihan yang Allah berikan. Maksudnya bukan semata-mata secara kasbi, bukan semata-mata secara usaha, tidak. Ia adalah satu bentuk pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi itu kalam daripada kalam Al-Imam Al-Bajuri di dalam Al-Mawahib Al-Laduniyah. Baik. Fahuwa Sayyiduna Muhammad ibn Abdillah. Jadi ayah kepada Nabi SAW adalah Sayyiduna Abdullah. Famin kalamihi radiyallahu ta'ala anhu minat tawil. Famin kalamihi, kalam siapa? Famin kalamihi, kalam siapa? Kalam Sayyidina Abdullah, ayah Nabi. Famin kalamihi radiyallahu ta'ala anhu. Jadi dekat sini Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi isyaratkan kepada boleh untuk, bahkan satu bentuk kewajipan, hatta pada sebahagian kitab meletakkan salam kepada ayahnya Nabi SAW, menyebutkan Sayyiduna Abdullah alaihi salam. Begitu juga dengan Sayyidatina Aminah alaihi salam. Dan begitu juga dengan anak dan juga keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famin kalamihi radhiyallahu taala anhu. Jadi isyarat kepada apa? Kepada bahawasanya seperti mana kita bincangkan pada awal kitab dulu. Kita sebutkan tentang bahawasanya kedua ibu bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua-duanya daripada ahlun najin dekat hari akhirat nanti. Daripada dalil paling kuat adalah dalil yang qat'i, dalil yang sharih di dalam Al-Quran bahawasanya mereka termasuk daripada kalangan ahlul fatrah. Maka wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Jadi mereka daripada kalangan ahlul fatrah dan mereka daripada ahlun najin. Dan kita dah sebutkan sebelum ni pada awal kitab, kalau saya tak salah dalam kelas yang keberapa, kita sebutkan berkenaan dengan ibu dan ayah Nabi, kedua-duanya daripada golongan ahlun najin pada hari akhirat nanti. Dan warid ada hadisnya, dan kita dah sebutkan hadisnya dan juga dalil yang paling qat'i, walaupun di sana dalil hadisnya hadis yang ahad, dan sebagian kata hadisnya hadis dhaif. Ala kulli hal, dia kembali kepada firman Allah Ta'ala, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula.
Dan sebelum daripada lahir dan diutuskan Nabi, tidak ada Nabi sebelumnya. Maka ibu ayah Nabi termasuk daripada kalangan Ahlul Fatrah. Jadi isyarat yang penting yang diberikan oleh Al-Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi tentang perkara tersebut bila menyebutkan famin kalamihi radhiyallahu ta'ala anhu minat tawil, daripada bahar tawil, laqad hakama al-baduna fi kulli baldatin bi anna lana fadlan ala sadatil ardi wa anna abi dhul majdi was su'dudi alladhi yusaru bihi ma baina nashzin ila khafdi. Apa kata Sayyidina Abdullah alaihissalam? Laqad hakamal baduna fi kulli baldatin. Sesungguhnya orang-orang yang nyata pada setiap negeri telah menghukum. Telah menghukum apa? Bi anna lana fadlan ala sadatil ardi. Bahawasanya sesungguhnya bagi kami ini kelebihan ke atas segala pemimpin-pemimpin bumi. Wa anna abi dhul majdi was su'dudi alladhi yusaru bihi ma baina nashzin ila khafdi. Dan sesungguhnya ayahku, ayah Sayyidina Abdul, siapa Abdul? Sayyidina Abdul Muttalib. Dan sesungguhnya ayahku itu adalah seorang yang dhul majdi was su'dudi. Dhul majdi maknanya orang yang mempunyai kemuliaan dan ketinggian, was su'dudi dan ketinggian. Alladhi yusaru bihi ma baina nashzin ila khafdi, yang berpengaruh ataupun yang mempunyai pengaruh yang dikenali daripada tempat yang tinggi sehinggalah tempat yang rendah. Maknanya masyhur kerana kelebihan yang ada pada keturunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini antara kalam daripada Sayyidina Abdullah alaihi salam. Baik. Ibnu Abdul Muttalib, ibni, dia akan jadi ibni. Ibnu yang pertama je jadi marfu'. Tapi ibnu yang kedua akan jadi apa? Jadi majrur sebab tabi'. Tabi' kepada Ibnu Abdillahi ibni. Ibnu jadi apa? Kalau kita i'rab jadi apa? Muhammadun ibnu Abdullah jadi apa? Badal. Badal apa? Badal mutabi', badal kun min kul. Baik, Muhammad ibn Abdullah ibni Abdul Muttalib. Datuk Nabi ismuhu Amir atau Syabihul Hamdi. Syabihul Hamdi, tapi kat situ ada ta tu kan, dia Syabihu dengan ha. Syabihul Hamdi. Baik, sebelum masuk kepada datuknya Nabi SAW, tak betul dengan ta, Syabitul Hamd. Baik. Sayyidina Abdullah, kisah daripada Sayyidina Abdullah disebut sebagai ahadudz dzabihaini, salah seorang daripada yang disembelih. Tapi bukan dzabih dekat sini bukan maksud disembelih. Sembelih tu maksudnya tidak. Kisah yang masyhur pada Sayyidina Abdullah ketika mana berlakunya nazar daripada Sayyidina Abdul Muttalib yang memerlukan ataupun yang mewajibkan untuk menyembelih anaknya Sayyidina Abdullah. Tapi Allah gantikan dengan 100 bimi'atil ibil, dengan 100 unta. Dan kisahnya masyhur sehingga disebutkan di dalam qasidah Burdah karangan Al-Imam Al-Busiri. Sebut bahawasanya Sayyidina Abdullah salah seorang daripada yang disembelih. Dan yang kedua siapa? Yang kedua Sayyidina Ismail. Tapi sebahagian riwayat menyebutkan bukan Sayyidina Ismail tetapi Sayyidina Ishaq. Kerana itu kita sebutkan bahawasanya kaul yang mengatakan ia adalah Sayyidina Ismail itu kaul daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Begitu juga di dalam Mawahib Ladunia, Al-Imam Al-Bajuri ta'yid mazhab ataupun pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau kita lihat Imam Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan bahawasanya yang disembelih itu az-zabih adalah Sayyidina Ishaq, bukannya Sayyidina Ismail. Kerana itu diletakkan di dalam kitab Al-Imam As-Suyuti Al-Qaulul Fasih fi Ta'yinidz Dhabih, mendatangkan nas dan juga mendatangkan
hadis yang mengisbatkan bahawasanya yang disembelih adalah Sayyidina Ishaq, yang menjadi dhabih adalah Sayyidina Ishaq. Menyebutkan ketika mana Sayyidina Ka'ab dan Sayyidina Abu Hurairah bertanya dan bercerita kepada Nabi tentang perkara ini, maka Nabi berkata, inna likulli nabiyyin da'watan mustajabah. Setiap nabi itu ada doa yang mustajab. Wa inni qad khabbatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Adapun aku menyimpan doa ini nanti dekat untuk memberi syafaat kepada umat aku pada hari kiamat. Maka berkata Sayyidina Ka'ab, afala ukhbiruka ala Ibrahim, ala Sayyidina Ibrahim, annahu lamma ra'a dhabha ibnihi Ishaq. Dapat Ishaq. Pada riwayat ini yang didatangkan oleh Al-Imam As-Suyuti mengisbatkan bahawasanya yang disembelih itu adalah Sayyidina Ishaq, bukannya Sayyidina Ismail. Hadis ini panjang ketika mana Nabi bertanya, Sayyidina Ka'ab bertanya kepada Nabi tentang apa yang berlaku kepada Sayyidina Ibrahim. Maka pada waktu itu, ini cerita yang panjang, syaitan mengganggu. Syaitan bertanya kepada Sayyidatina Sarah, isteri kepada Nabi Ibrahim. Disebutkan apa? Disebutkan aina dhahaba Ibrahim bibnika. Sayyidina Ibrahim tu bawa pergi mana? Ibrahim tu bawa pergi mana anak dia? Anak engkau. Bi ibniki, silap, bi ibniki. Sebab apa? Ghada bihi li ba'di hajatihi. Sayyidatina Sarah kata, untuk ada perkara yang dia nak buat, ada hajat dia nak buat. Maka syaitan kata apa? Fa innahu lam yaghdu bihi li hajatin, innama dhahaba bihi liyadhbahahu. Dia bukan pergi nak buat sesuatu, tapi dia nak sembelih anak dia. Syaitan sebut begitu. Maka Sayyidatina Sarah kata apa? Walima yadhbahuhu, kenapa nak sembelih? Maka syaitan sebut yaz'umu anna rabbahu amarahu. Dia kata ataupun dia dakwa, iaitu Sayyidina Ibrahim, bahawasanya yang menyuruh adalah Allah Taala. Qalat qad ahsana ayyuti'a rabbahu. Dia kata baguslah dia ikut apa yang Allah perintahkan. Jadi tak berjaya. Sampailah kepada, lepas tu dia pergi kepada Sayyidina Ishaq pula. Dia cakap benda yang sama. Sebab Sayyidina Ishaq tak tahu. Disebut yang benda yang sama. Aina yadhhabu bika abuka. Maka Sayyidina Ishaq kata li ba'di hajati, untuk buat sesuatu lah. Maka syaitan kata, tak, dia pergi itu bukan untuk buat sesuatu, tapi nak sembelih engkau. Lepas tu Sayyidina Ishaq kata, kenapa nak sembelih aku? Disebut benda yang sama juga, Allah suruh untuk sembelih engkau. Maka dia kata apa? Sayyidina Ishaq jawab, fa wallahi la in kana Allahu amarahu bidzalika la yaf'alanna fatarakahu. Maka syaitan tinggalkan dia. Sebab apa? Sebab tak berjaya juga. Last sekali pergi kepada Sayyidina Ibrahim, sebut benda yang sama juga. Dan Sayyidina Ibrahim kata apa? Fa wallahi la in kana Allahu amarani bidzalika la af'alanna fataraka wa ya'isa ayyuta. Jadi ini mengisbatkan, pada hadis ini panjang ini mengisbatkan bahawasanya az-zabih yang kedua adalah Sayyidina Ishaq, bukannya Sayyidina Ismail. Dan kalau kita buka dalam Asy-Syifa Al-Qadhi'iyat juga mentakyidkan bahawasanya yang disembelih yang kedua adalah Sayyidina Ishaq, bukannya Sayyidina Ismail alaihissalam. Tapi yang masyhur pada kita Sayyidina Ismail lah, sebab kita itu qaul Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan ditakyidkan dalam Mawahib Ladunia, Al-Imam Bajuri datangkan beberapa dalil yang menyebutkan bahawasanya yang disembelih adalah Sayyidina Ismail. Dan pada akhir Al-Imam Suyuti kata yang selamat adalah tawakuf. Sebab tak tahu mana satu. Sebab dalil yang ni pun kuat, dalil yang ni pun kuat. Baik. Baik, disebut fahuwa sayyiduna Muhammad ibn Abdullah ibni Abdil Muttalib, ismuhu Amir. Nama bagi datuknya Nabi SAW, nama sebenarnya adalah Amir. Sebagian kata Syabitul Hamdi, Syabitu Al-Hamdi. Dan Syabitul Hamdi nama yang asah. Sebagian menyebutkan itu yang lebih sahih. Al-asah, al-asah. Waqila Amir, sebagian kata Amir. Dan terkenal juga
Abdul Muttalib dengan Al-Fayyad. Diberi nama Al-Fayyad. Al-Fayyad kerana apa? Likathrati judihi, kerana terlalu pemurah. Terlalu pemurahnya terlalu pemurahnya Abdul Muttalib sehingga dipanggil sebagai Al-Fayyad. Al-Imam Al-Bajuri menyebutkan dalam Mawahib tentang Abdul Muttalib, wa kana ya'muru auladahu bitarkil baghi. Abdul Muttalib menyuruh anak-anaknya supaya meninggalkan al-baghi. Al-baghi apa? Dengki, kedengkian. Wa yahuthuhum ala makarimil akhlaq, dan mendorong ataupun menyuruh anak-anaknya supaya berakhlak dengan akhlak yang baik. Wa yanhahum an daniyatil umur, dan melarang daripada buat perkara-perkara yang keji. Wa tawatara anhu sunanun jaa bihal Quran was sunnatu kal wafa'i bin nadhri. Dan Abdul Muttalib, antara sunnah yang bersambung sampailah disebutkan ataupun sampailah sunnah tersebut ada disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis, seperti melaksanakan ataupun al-wafa' bin nadhri, setia kepada nazar, maknanya setia kepada janji, dan juga apa yang dinazarkan. Wal man'i min nikahil maharim, dan melarang daripada bernikah sesama mahram. Wa qat'i yadis sarik, dan memotong tangan orang yang mencuri. Wa nahyi an qatlil wa tahrimil khamri waz zina, dan mengharamkan arak dan juga berzina. Wa alla yatufa bil baiti wa huwa uryanun, dan tidak tawaf dekat Kaabah dalam keadaan telanjang. Jadi ini antara perkara yang sirah zatiyah yang ada pada Abdul Muttalib. Dan kita masyhur dan maklum di sisi kita bahawasanya Sayyidina Abdul Muttalib yang menjaga Nabi setelah daripada kematian ayah dan ibunya. Baik. Itu adalah datuk Nabi SAW, Ibnu Abdul Muttalib. Baik. Fahuwa Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Ibni Hashim. Baik. Ismuhu Amrun atau Umar. Namanya Amru ataupun Umar. Jadi Hashim ni adalah laqabnya. Hashim adalah laqabnya. Namanya Amru ataupun Umar. Dikenali sebagai Abu Batha. Dikenali sebagai Abu Al-Batha. Itu kunyah kepada Al-Imam kepada Hashim. Kunyahnya adalah Abul Batha. Abita dengan ta, Batha. Yang mana Hashim adalah wahwa awwalu man sanna rihlat asy-syita'i ila al-Habsyah wa rihlat as-sayfi ila Syam. Orang pertama yang melaksanakan rihlatus syita dekat negeri Habsyah, rihlatus saif ke negeri Syam. Di awal yang melaksanakan perkara tersebut dan menjadikan perkara yang berterusan adalah Hashim. Baik. Baik, disebut apa? Itu yang seterusnya. Ibni Abdi Manaf, ismuhu Al-Mughirah. Abdu Manaf namanya adalah Al-Mughirah. Dan sebahagian menyebutkan dikenali sebagai Qamarul Batha. Qamarul Batha. Kinayah kepada apa? Kepada cantik dan cantik dari segi rupa parasnya. Qamarul Batha. Ibnu Hisham di dalam Al-Imam Ibnu Hisham dalam kitab sirahnya menyebutkan bahawasanya Abdu Manaf meninggal ataupun wafatnya di Gaza, dekat Gaza. Dan Abdu Manaf ini merupakan ashiru jaddin lil Imam Syafi'i, datuk yang ke-10 daripada Imam Asy-Syafi'i. Dan Imam Syafi'i juga Al-Husaini. Imam Syafi'i juga bersambung sanadnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibni Qusay bi dhammi fa fath, bi dhammil qaf wa fathi sad. Ibnu Qusay. Namanya ismuhu Zaidun atau Yazid. Namanya Zaid ataupun Yazid.
Sebahagian juga menyebutkan dikenali sebagai mujammi'. Kenapa dipanggil mujammi'? Li jam'ihi qaumahu, kerana Qusay menghimpunkan kaumnya. Dan semua daripada kalangan Datuk Nabi semuanya Sadatul Qaumi, ketua bagi kaum. Dan disebutkan pada sebahagian kitab tentang Qusay, disebutkan wa kana a'lamu Quraisyin bil haqqi, antara yang paling ataupun yang paling alim di sisi kalangan kaum Quraisy dari sudut kebenaran, bil haqqi, dengan kebenaran. Baik. Ibni Kilab, dan daripada sini nanti bersambung nasab Nabi dengan dari sudut ayahnya dengan emaknya, dengan atuknya Kilab. Ismuhu Hakim bi fathi fakas, Hakim, ha kaf, Hakim. Awil Mughirah awil Muhaddab. Namanya sama ada Hakim ataupun Mughirah ataupun Muhaddab. Sebahagian kata namanya juga Urwah. Sebagai riwayat menyebutkan namanya adalah Al-Urwah. Tetapi yang sahih adalah yang pertama, iaitu Hakim. Namanya adalah Hakim. Ibni Murrah bi dhammil mim fa fathir ra al mushaddadah. Murrah, Ibni Murrah. Dan ini adalah nama, bukannya laqab. Ini nama Murrah. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq daripada keturunan ini. Kalau kita lihat nasabnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, antara datuknya adalah Murrah. Kerana itu kita kata bersambung juga Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi SAW pada datuk-datuk, pada datuk yang sebelumnya. Disebutkan bahawasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersambung nasabnya dengan Nabi pada atuknya Murrah. Ibni Ka'ab bi fathin wa sukun, dengan difathahkan kaf dan sukun ain. Ka'ab, bukannya Ka'ab. Tapi selalu kita berhenti jadi Ka'ab lah kan. Ibni Lu'ay. Baik, Ka'ab. Baik, disebutkan pada sebahagian kitab menyebutkan tentang, antara kitabnya nanti boleh rujuk pada kitab Subulul Huda war Rasyad. Itu antara kitab yang menerangkan cerita tentang datuk-datuk Nabi. Baik, disebut apa? Kana yajma'u qaumahu yaumal jumu'ati. Ka'ab pernah menghimpunkan kaumnya pada hari Jumaat, lalu berkhutbah, lalu berkata, amma ba'du fasma'u wa'u wafhamu wa ta'allamu, laylun sajin wa naharun dahin, wal ardu mihadun was sama'u bina'un wal jibalu autadun wan nujumu a'lamun lam tuhlak abathan fatadribu anha safhan haramakum zayyinuhu wa azimuh fasayati lakum naba'un azim. Ini dah disebut oleh datuknya Nabi bahawasanya akan lahir cerita ataupun akan ada berita yang besar, berita yang agung. Fasayati lakum naba'un azimun fayakhruju minhu nabiyyun karimun bidzalika jaa Musa wa Isa. Baik. Jadi ini disebut oleh di dalam Subulul Huda war Rasyad tentang kalam yang disebut oleh datuknya Nabi, iaitu Ka'ab. Baik. Ibni Lu'ay, seterusnya Ibni Lu'ay. Ini yang keberapa? Datuk yang keberapa? Datuk yang pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8. Ibni Lu'ay. Bil hamzi wa tarkihi. Boleh dibaca Lu'ay dan Lu'ay. Dibaca Lu'ay dengan hamzah dan Lu'ay tanpa hamzah. Lakin al-aksar al-awwal, yang banyak disebut Lu'ay, bukannya dengan ditinggalkan hamzah. Lu'ay, Lu'ay, bukannya dengan Lu'ay. Kemudian yang ke-9, Ibni Ghalib bil ghainil mu'jamah wa kasril lam. Dengan ghain mu'jamah, iaitu ghain yang ada titik, kemudian dengan dibariskan bawah huruf lam. Ghalib.
Ibni Fihr. Ibni Fihr. Ini yang ke-10. Datuk yang ke-10. Betul tak? Kita kira tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ibni Fihr. Bikasrin fasukun. Dengan dikasrahkan fa dan disukunkan ha. Dan Fihr daripada alamun mangkul. Maknanya asal kalimat fihr adalah maknanya adalah al-hajarut tawil, batu yang panjang. Ataupun mil'ul kaffi, penuh tapak tangan ni penuh. Dipanggil fihr. dan disebutkan bahawasanya nama Fihr ini adalah nama yang diberikan daripada ayahnya. Daripada ayahnya diberi nama Fihr. Tapi daripada ibunya diberi nama Quraisy. Diberi nama Quraisy. Baik, ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Iraqi di dalam Alfiyah Sirah. Di dalam Alfiyah Sirah. Dan antara kitab yang boleh untuk kita jadikan rujukan juga adalah Alfiyah Sirah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Iraqi. Baik. Yang ke-11, Ibni Malik. Ibni Malik. Dan Malik ini namanya dan diberi kunyah Abu Haris. Wa kunyatuhu Abu Haris. Dan makruf kita kalau kunyah je, kunyah mestilah didahului dengan Abu ataupun Ummu. Itu kunyah. Tapi selain daripada itu jadi laqab. Selain daripada itu laqab. Isim nama yang pertama, kunyah nama yang kedua, laqab nama yang ketiga. Wudi'a awalan isim, kemudian wudi'a saniyan laqab. Wudi'a saniyan kunyah. Kemudian wudi'a salisan ba'dal kunyah barulah laqab. Jadi kalau ikut tertib begitu. Kerana itu kalau berhimpun antara isim dengan laqab mesti dahulukan isim. Kita kata Abu Bakr As-Siddiq, Umar Al-Faruq. Isim kalau berhimpun dengan laqab kena dahulukan, wajib dahulukan isim daripada laqab. Baik. Tapi kalau kunyah tak ada tertib. Boleh kita letak awal, boleh kita letak belakang. Boleh kita kata Abu Bakr As-Siddiq, Umar Abu Hafsin. Boleh baca Abu Hafsin Umaru contohnya. Jadi tidak ada tertib pada kunyah. Adapun tertib pada isim dan juga laqab sahaja. Baik. Ibni Malik wa kunyatuhu Abu Haris. Kunyahnya adalah Abu Haris. Sebahagian kitab mengisbatkan alif lam pada Haris. Maksudnya Abul Haris, Abu Al-Haris. Tapi dekat sini tidak ada alif lam kan. Tapi sebahagian kitab isbatkan alif lam, Abul Haris. Baik. Yang ke-12 Ibni Nadr. Ibni Nadr. An-Nadr. Bisukuni dhad. Ibni Nadr. Namanya siapa? Ismuhu Qais. Namanya Qaisun. Qais. Nama bagi Ibnu Nadr tu apa? Itu An-Nadr tu adalah apa kita panggil laqab ataupun laqab bagi kita panggil apa? Nama sebenarnya adalah Qais, tapi An-Nadr tu laqab. Nadru tu laqab. Disebut di dalam sebahagian kitab menyebutkan bahawasanya luqiba bin nadri li nadarati wajhihi wa husnihi. Diberi nama an-nadr li nadaratihi wa husnihi. Li nadarati wajhihi wa husnihi. Apa maksud nadarah? Nadarah ni apa? Cantik ataupun berseri-seri. Kerana berseri-serinya wajahnya dan cantik wajahnya. Mangkulun minan dadri. Kalau kita tengok pada kamus, nadr adalah az-zahabul ahmar, emas merah. Emas merah ni maknanya yang berkilat lah, yang bercahaya. Jadi diambil namanya itu nadr. Kerana apa? Kerana berseri-seri dan bercahayanya wajah dan juga cantiknya wajahnya. Jadi kerana itu dipanggil sebagai an-nadr. Jadi nadr antara nama yang baik.
Yang ke-12 Ibni Kinanah. Yang ke-12 Ibni Kinanah. Kana shaykhan hasanan azimal qadri taqsidu al-arabu ilaihi li'ilmihi wa fadlihi. Shaykhan hasanan. Kana shaykhan hasanan. Disebut bahawasanya Kinanah pada awal adalah, makna Kinanah adalah tempat letak anak panah tu. Itu adalah Kinanah, tempat letak anak panah. Tapi diberikan ataupun dijadikan nama kepada datuk Nabi yang ke-12, iaitu Kinanah. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Nawawi, kana syaikhan hasanan azim al-qadri. Kana syaikhan maknanya mengajar. Syekh dengan makna berilmu. Azim al-qadri, tinggi kedudukannya. Taksidul arabu, orang Arab banyak pergi kepadanya. Kerana apa? Kerana ilmunya dan kelebihan yang ada padanya. Jadi datuk Nabi yang ke-12 iaitu Kinanah, antara yang juga kita panggil Sadatul Qaumi. Kerana apa? Kerana ilmunya dan juga kelebihan yang ada padanya. Yang ke-12, yang ke-13 Ibni Khuzaimah. Ibni Khuzaimah bitasghir. Bukannya Khazimah, tak, Khuzaimah dengan tasghir. Disebutkan Ibnu Habib rawa Ibnu Habibin bi sanadin jayyidin an Ibni Abbas. Disebutkan oleh Ibnu Habib sampai kepada Sayyidina Abbas, menyebutkan bahawasanya apa? Disebutkan qala mata Khuzaimatu ala millati Sayyidina Ibrahim. Wafatnya Khuzaimah dengan agama Nabi Ibrahim. Millati Ibrahim. Baik. Seterusnya yang ke-14 Ibni Mudrikah. Mudrikah bidhammi fasukun fakas. Mud mim dhammah, dal sukun, ra baris bawah. Mudrikah bidhammin fasukunun fakasrun. Wasmuhu Umar. Namanya Umar al-Sahih. Wa kana fihi nurun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam zahiran. Dan padanya itu cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam secara zahir. Ini disebut mudrikah. Disebutkan dipanggil sebagai mudrikah kerana liidrakihi kulla izzin wa fakhrin kana fi abaihi. Kerana dia memperolehi semua bentuk kemuliaan dan juga kehebatan yang ada pada ayah-ayahnya sebelumnya, itu datuk-datuknya sebelumnya. Kerana itu dipanggil sebagai mudrikah. Dipanggil sebagai mudrikah. Dan banyak menyebutkan bahawasanya padanya itu cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fihi nurul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang ke-15 Ibni Ilyas. Wasmuhu Husain. Wasmuhu Husain. Namanya adalah Husain. Baik. Wa kunniyatuhu Abu Amr. Wa kunniyatuhu Abu Amr. Baik, kenapa dipanggil Ilyas? Kenapa dipanggil Ilyas? Dipanggil Ilyas disebutkan pada disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Ambari di dalam kitabnya Az-Zahiru fi Ma'ani Kalimatin Nas. Disebutkan bahawasanya summiya bidzalika li anna abahu kabira wa lam yulad lahu. Ayahnya tu dah tua ataupun dah banyak umurnya tetapi tidak ada anak. Fawulida lahu 'alal kibari wal ya'si. Dan lahirlah Ilyas dalam keadaan ayahnya itu tua. Ayah dan ibunya itu tua. Baik. Baik. Baik, disebut apa? Disebut selepasnya apa? Wa kana yusma'u fi sulbihi talbiyat wa kana yusma'u fi sulbihi talbiyatan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ma'rufah fil haji. Dan didengar daripada tulang belakang sulbi, tulang belakang lah kan, tulang sulbi. Didengar daripadanya apa? Daripadanya itu talbiyah Nabi. Talbiyah ketika mana haji. Ketika haji tu Allahu Akbar apa? Labbaik Allah. Labbaik Allah.
talbiyah ketika haji. Didengar daripada tulang belakangnya Ilyas. Baik. Yang seterusnya yang ke-16 Ibni Mudar. Ibni Mudar. Bidammi fa fathi, bidammin mim wa fathi dad. Mudar. Ismuhu Amru. Namanya Amru. Wa kunniyatu Abu Ilyas. Ini yang kita kata umurnya dah banyak tetapi belum dapat anak lagi. Jadi bila dapat anak tu dalam keadaan umurnya sudah tua. Baik. Baik, disebutkan yang seterusnya yang ke-17 Ibnu Nizar. Ibnu Nizar. Dengan baris bawah, nun baris bawah, zai baris atas. Nizar, bukan Nazar, Nizar. Ismuhu Khaldan. Ismuhu Khaldan. Baik, disebut oleh apa? Disebut di pada sebahagian kitab walamma wulida, bila lahir saja Nizar, wa nadhara abuhu li nurin nabi, terlihat pada ayahnya melihat padanya itu ada cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam baina ainaihi, di antara dua matanya. Fariha farhan syadidan, gembira sangat-sangat akan perkara tersebut. Wa nahara wa at'ama, lalu dia sembelih dan juga beri makan pada orang lain. Itu antara cerita tentang datuk Nabi yang keberapa tadi? Yang ke-17, iaitu Nizar. Baik, Ibnu Ma'ad. Ibni Ma'ad. Yang terakhir sekali yang ke-18 Ma'ad bil fathi mim wal ain. Ma'ad, bukan Ma'id tapi Ma'ad bi fathil mim wal ain. Kunyahnya adalah Abu Quda'ah. Abu Quda'ah bid-dad. Abu Quda'ah itu adalah kunyah kepada Ma'ad. Sebahagian menyebutkan kunyahnya adalah Abu Nizar kerana anaknya adalah Nizar. Dan Ma'ad maksudnya apa? Maksudnya qawi, maksudnya kuat. Maksudnya adalah kuat. Kerana itu diberi nama Ma'ad, dan Ma'ad maksudnya adalah qawi, iaitu kuat. Baik, disebut pada di dalam Mu'jam Kabir Al-Imam At-Tabrani dan juga di dalam Majma'uz Zawaid menyebutkan apa? Menyebutkan tentang Ma'ad. Disebutkan an Abi Umamah al-Bahili qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lamma balagha waladu Ma'ad ibni Adnan 40 rajulan, bila sampai anak-anaknya Ma'ad bin Adnan 40 orang semua sekali, 40 lelaki, waqafu fi askari Musa, berhenti mereka semua pada tentera-tentera Saidina Musa. Fantahabuhu fada'a alaihim fa'auha Allahu ilaihi la tad'u alaihim, maka didoakan kecelakaan kepada mereka. Lalu Allah Ta'ala wahyukan kepada Saidina Musa bahawasanya jangan doa kepada mereka seperti itu. Fa'auhallahu ilaihi la tad'u alaihim, jangan doa seperti itu. Fa inna minhumun nabiyyal ummiyya an-nadhir al-bashir, kerana daripada mereka itu adanya nabi yang ummi, an-nadhir al-bashir. Wa minhum al-ummatal marhumata ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan padanya itu umat yang dirahmati, iaitu umatnya Nabi Muhammad. Yardawna minallahi bil yasiri minar rizqi, mereka semua redha dengan Allah Ta'ala dengan sedikit daripada rezeki. Wa yarda minhum bil qalili minal amal, dan Allah Ta'ala meredai mereka dengan sikitnya amalan.
fayudkhilahumul jannata biqauli la ilaha illallah, dan mereka semua dimasukkan ke dalam syurga kerana la ilaha illallah. Jadi ini antara kita panggil apa, kelebihan yang ada pada umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yardauna minallahi bil yasir minar rizki. Mereka bersyukur. Kalau kita lihat pada apa nama, Bani Israel contohnya, mereka diberikan sedikit nak lebih, nak banyak lagi. Tetapi beza dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semua yang beriman, mereka semua redha dengan rezeki yang sedikit, dan Allah Taala redha mereka semua, iaitu umatnya Nabi Muhammad, dengan amalan yang sedikit. Wa yarda minhum bil qalili minal amal fayudkhilahumul jannata biqauli la ilaha illallah. Maka mereka semua, iaitu umat Nabi Muhammad, dimasukkan, ataupun maka Allah Taala memasukkan mereka semua ke dalam syurga, iaitu umat Nabi Muhammad, biqauli la ilaha illallah. Ini yang beriman kepada Allah Ta'ala. Nanti bila kita masuk dalam bab syafaat, nanti kita akan tafsirkan sedikit kalam Imam Nawawi tentang syafaat, dan ada antara perkara berkait dengan umat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Disebutkan pada ceritanya Ma'ad, walamma salatallahu Bukhtu Nassar. Itu nama raja, Bukhtu Nassar. Bukhtu Nassar. Sebagai kitab dirapatkan Bukhtu Nassar. Walamma salatallahu Bukhtu Nassara 'ala al-'arabi amarallahu al-armiya'a ay yahmilahu 'ala al-buraq kay la tusibuhu an-nuqmah. Kay la tusibahu an-nuqmah. An-niqmah, silap, an-niqmah. Disebab apa? Ketika mana Allah Ta'ala memberikan kekuasaan kepada Bukhtu Nassar. Bukhtu Nassar ni nama raja lah. Antara, kalau kita tengok silsilah antara kaum Yahudi juga, Bukhtu Nassar diberikan kekuasaan oleh Allah Ta'ala ke atas orang Arab. Maknanya menguasai orang Arab, kerana dia menyerang, dia serang kaum Arab. Sebab Arab ni kan kaum kan, disebutkan pada al-Arab, asal bagi Arab. Walamma salatallahu Bukhtu Nassara 'ala al-'arabi amarallahu al-armiya. Allah Ta'ala memerintahkan kepada armiya. Armiya ni satu golongan lah, golongan armiya, ayyahmilahu ayyahmilal ma'ad, supaya mengambil ma'ad, membawa ma'ad alal buraq, menggunakan buraq, kaila tusibahu an-niqmah, supaya tidak terkena dengan serangan yang dilakukan oleh Bukhtu Nassar dan juga tenteranya. Fa fa'ala dhalika armiya, maka dilakukan perkara tersebut oleh kaum armiya. Wahtamalahu ma'ahu ila ardi Syam, lalu dibawa Ma'ad ini ke negeri Syam, ke negara Syam. Fa nasha'a fi Bani Israel, maka Ma'ad membesar dalam kalangan orang-orang Bani Israel. Thumma 'ada ba'da an sakanatil fitnatu bi mauti Bukhtu Nassar, kemudian dibalikkan semula, ataupun kembalikan semula ke tanah Arab, iaitu Makkah Mukarramah, di Makkah, setelah daripada selesainya fitnah tersebut, serangan yang diberikan oleh Bukhtu Nassar, bimauti Bukhtu Nassar, dengan matinya Raja Bukhtu Nassar. Maka ini antara kelebihan yang ada pada silsilah datuk-datuknya Nabi SAW. Dan yang terakhir sekali, yang ke-19, Ibni Adnan. Disebutkan Ibni Adnan, dan kunyahnya adalah Abu Ma'ad. Kunyahnya adalah Abu Ma'ad. Dan Adnan adalah yang disebutkan bahawasanya Adnan lah yang membina Kaabah. Antara yang membina Kaabah. Innahu banal Ka'bata, antara yang membina Kaabah. Sebab pembinaan Kaabah kan ada banyak peringkat kan. Bukan peringkat, maksudnya ada dibina semula. Setelah awal kita tahu bahawasanya yang membina adalah Sayyidina Ibrahim dan juga Sayyidina Ismail. Tapi kan selepas tu berlaku serangan, kemudian dibina dan seterusnya. Jadi antara yang membina semula Kaabah adalah Adnan, Sayyidina Adnan alaihi salam. Wa kana fi zamani Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam ala sahih. Sebagai menyebutkan bahawasanya Sayyidina Adnan ada hidup pada zamannya Sayyidina Musa alaihi salam.
Wa ajma'al ulama'u ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna man tasaba ila Adnan. Maknanya sebab semua ulama bersepakat bahawasanya Nabi SAW itu keturunannya itu bersambung sampai kepada Sayyidina Adnan dengan jalan yang sahih, dengan jalan yang jelas. Falaisa fi ma ba'dahu ay Adnan, tidak ada selepas daripada Sayyidina Adnan ila Sayyidina Adam alaihi salam tariqun sahihun fi ma yanqul. Tidak ada jalan yang sahih yang menakalkan bersambungnya nasab Nabi daripada Sayyidina Adnan kepada Sayyidina Adam AS. Lamma waqa'a fihi minal aqwalil mukhtalifa al-mutabaidah. Kerana ada banyak kaul yang kita panggil berbeza-beza pendapat. Dan kerana itu disebut apa yang sebaiknya adalah tidak membahaskan ataupun tidak membincangkan selepas daripada Sayyidina Adnan. Kerana itu kita sebutkan tadi Al-Imam Malik meletakkan hukum makruh. Kerana seolah memandai-mandai lah. Maknanya memandai-mandai meletakkan nasab Nabi. Kerana Nabi kata kadzabal an-nasabun. Menipu kadziba an-nasabun. Menipu bagi orang-orang yang menisbahkan ataupun memandai-mandai menisbahkan sesuatu keturunan itu kepada yang lain. Dan kita sebutkan bahawasanya Ibnu Abbas menyebutkan mabaina Adnan wa Ismail salasuna aban la yu'rafun. Di antara Sayyidina Adnan dengan Sayyidina Ismail itu ada 30 orang yang tidak diketahui siapa nama-namanya dengan nama. Baik. Tapi ada kaul yang mengatakan boleh juz, tapi kita pegang dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Malik bahawasanya perkara tersebut makruh. Dan ada bahas ataupun ada perbincangan ringkas macam saya sebutkan tadi dalam kitab Rahiqul Maktum dan kitab Rahmatan lil Alamin tu, kitab Al-Mansuri tu. Depan ni saya pun terlupa. Ada menyebutkan tentang hukum makruh menyambung nasab Nabi sampai kepada Sayyidina Adam, daripada Sayyidina Adnan sampai kepada Sayyidina Adam alaihissalam. Baik. Baik, seterusnya wa amma nasabuhu, adapun nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam min jihati ummihi, daripada susu galur ibunya, fahuwa sayyiduna Muhammad ibn Aminata binti Wahb bin ibni Abdi Manaf ibni Zuhrah. Baik, adapun nasabnya daripada susu galur ibunya, maka Nabi SAW adalah Sayyiduna Muhammad ibnu Aminata, ibunya Sayyidatina Aminah. Dan antara kalam yang masyhur ketika kalam ataupun kita panggil kalam masyhur tentang yang disebutkan oleh Sayyidatina Aminah alaihissalam kepada Nabi SAW sebelum daripada wafatnya. Ketika mana ibu Nabi sakit, menyebutkan kalam yang masyhur seperti mana kita ada kalam tadi yang Imam Nawawi sebutkan tentang Sayyidina Abdullah. Juga ada kalam yang masyhur yang sentiasa ataupun yang masyhur disebutkan oleh Sayyidatina Aminah. Disebutkan min qawliha lahu sallallahu alaihi wasallam, daripada kalamnya tentang terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina ra'athu inda ra'siha wa hiya maridah, ketika mana dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalam keadaan dia sakit. Wa kana idzaka ghulaman, disebut apa? Baraka fikallahu min ghulami yabna alladhi fi haumatil himami naja bi'aunil malikil allami fawaddi ghadatal darbi bisihami bimi'atin min ibilin sawami in sahha ma absartu fil manami fa anta mab'uthun ilal anami. Jadi daripada sebab dan masyhur juga kisah ketika Nabi sebelum daripada Nabi lahir sampailah Nabi lahir, tentang Sayyidatina Aminah menceritakan bahawasanya yang dilahirkan itu adalah bukan anak yang biasa,
tetapi adalah mab'usun ilal anami. Fa anta mab'usun. Sebab apa? Sebab datangnya mimpi yang kepada Sayyidatina Aminah tentang perkara tersebut. Disebutkan in sahha ma absartu fil manami. Kalaulah betul apa yang aku lihat daripada mimpi aku, fa anta mab'uthun ilal anami tub'athu fil hilli wa fil harami tub'athu fit tahqiqi wal islami dini abikal birri ibrahami fallaha anhaka 'anil asnami alla tuwaliyaha ma'al aqwami. Jadi ini antara bait yang masyhur sebelum daripada beliau, iaitu Sayyidatina Aminah meninggal ataupun wafat. Wa kullu jadidin balin wa kullu kathirin yafna wa qad tarakat khairan aziman fawaladat tuhran thumma matat. Kemudian meninggalnya ataupun wafatnya Sayyidatina Aminah. Hatta disebutkan pada sebahagian riwayat menyebutkan bahawasanya wasumi'a minal jinni fi rathaiha, dan didengar daripada jin tentang ratapan pemergiannya ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabkil fatatal barratal aminah dhatal jamalil iffatar razinah. Itu antara yang disebutkan dan didengar daripada jin. Jadi jin juga sedih tentang pemergian. Ini semua ada dalam Mawahib Ladunia. Al-Imam Bajuri meletakkan ataupun menyebutkan perkara tersebut dalam Mawahib Ladunia. Jadi tentang, sebab dalam Mawahib Ladunia Al-Imam Bajuri mensyarahkan Syama'il Muhammadiyah, dan antara yang disyarahkan juga adalah perkara berkait dengan nasab Nabi, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan juga zaujata abdillahi wal qarinah umma nabiyillahi zis sakinah wa sahibil mimbari bil madinah sarat lada hufratiha rahina. Jadi ini semua ada disebutkan di dalam Al-Mawahib Al-Laduniyah. Baik, seterusnya bin Wahbin. Itu datuk Nabi yang pertama dari susu galuh Sayyidatina Aminah. Ibni Abdi Manaf, datuk yang kedua. Jadi Abdul Manaf di sini bukan Abdul Manaf yang ada pada susu galuh ayahnya. Yang Abdul Manaf di sini bukan Abdul Manaf yang ada pada susu galuh ibunya, tak sama. Baik. Ibni Zuhrah. Ibni Zuhrah ini yang ketiga. Zuhrah bi dhammi zai wa sukunil ha. Baik, disebut apa? Wahwasmu rajulin ala sawab. Dan Zuhrah adalah nama bagi lelaki, bukan nama bagi perempuan. Kerana ada sebahagian yang menyebutkan ia adalah nama perempuan. Contohnya Ibnu Qutaibah di dalam Al-Ma'arif menyebutkan bahawasanya Zuhrah adalah nama bagi perempuan, bukan nama bagi lelaki. Tetapi kalam tersebut mardud dan ditolak. Juga ada disebutkan dalam Subulul Huda war Rasyad. Baik. Ibni Kilab, ini yang keempat. Jadi dekat sini bersambung dengan keturunan Nabi SAW daripada Kilab. Wa Abdi Manaf alladhi fi nasabihi SAW min jihati ummihi ghairu Abdi Manafin jaddihi SAW min jihati abihi. Macam kita sebutkan tadi. Wa Kilab hadha ahadu ajdadihi, dan Kilab ini salah satu daripada datuknya yang bersambung dengan ibunya, bersambung dengan ayahnya. Kalau dekat ayahnya, datuk yang kelima. Tapi kalau dekat ibunya, datuk yang keempat. Fatajtami'u ay Aminah. Fatajtami'u ay sayyidatuna Aminah ma'ahu sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi Kilab. Berhimpun dekat datuknya Kilab. Wa nasabuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam mutahharun min safahil jahiliyah. Keturunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suci daripada perkara-perkara keji daripada orang-orang jahiliyah, pergaulan yang tidak baik di kalangan orang jahiliyah. Walam yalidhu illa nikahun kanikahil islami min ladun adam ila an waladahu sallallahu alaihi wasallam abuhu wa ummuhu. Disebutkan bahawasanya tidak lahir
daripada keturunan susu galur Nabi ini, bukan setakat Nabi tapi sebelum-sebelumnya itu, kecuali nikah kanikahil Islam, kecuali adanya pertalian ataupun adanya ikatan nikah seperti nikahnya Islam. Min ladun Adam ila, daripada Sayyidina Adam sehinggalah kepada lahirnya Nabi SAW daripada ayah dan ibunya. Wastadalla ba'duhum biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebahagian mendalilkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam azal unqalu, lam azal unqalu. Disebutkan lam azal unqalu min aslabit tahirina ila arhamit tahirat. Disebutkan bahawasanya aku ini lam azal, aku ini sentiasa dipindahkan daripada tulang-tulang sulbi, tulang-tulang sulbi bagi lelaki yang suci kepada rahim perempuan yang suci. Anna jami'a abaihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa jami'a ummahatihi ila sayyidina Adam wa sayyidatina Hawa laisa fihim kafirun. Seluruh ayahnya Nabi, seluruh keturunan datuk dan ayahnya Nabi, dan juga ibu-ibu Nabi, sampailah kepada Sayyidina Adam dan Sayyidatina Hawa, tidak ada pada mereka itu kafir. Jadi ini pun isyarat yang diberikan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani tentang berjayanya ataupun selamatnya ibu ayah Nabi dan tergolong daripada golongan Ahlun Najin, orang yang berjaya nanti di hari akhirat. Baik. Anna jami'a abaihi sallallahu alaihi wasallam wa jami'a ummahatihi ila sayyidina Adam wa sayyidatina Hawa laisa fihim kafirun li'annahu la yusafu bit-taharah illa al-mu'min. Daripada hadis ini disebutkan tadi itu lam azal unqalu min aslabit tahirina. Baik. Penggunaan kalimat tahirin inilah daripada sini para ulama mendalilkan bahawasanya tidak ada daripada kalangan keturunan Nabi daripada susu galur ayah ataupun ibunya yang kafir. Kerana apa? Li'annahu la yusafu bit-taharah, kerana tidaklah disifatkan seseorang itu dengan suci illal mu'min, melainkan orang yang mukmin. Jadi dalil hadis ini dalil yang jelas bahawasanya ibu dan ayah Nabi juga daripada orang-orang yang beriman. Dan walaupun ada hadis yang menyebutkan tentang selepas daripada Nabi diutuskan, ibu dan ayah Nabi dibangkitkan semula oleh Allah Ta'ala, kemudian beriman dengan Nabi, kemudian dimatikan semula. Walaupun hadis itu dhaif, tetapi kita ambil apa yang qat'i, apa yang sabit di dalam Al-Quran tentang ahlul fatrah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Maka selesai berkenaan dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada ayah dan juga ibunya. Kerana itu antara perkara yang penting juga kita sebagai penuntut ilmu adalah menghafal susu galur keturunan Nabi daripada ayah dan ibunya. Dan sebahagian masyayikh kita juga menggalakkan perkara tersebut. Atau sebahagian kata wajib. Sebab apa? Sebab itu antara perkara asas dalam kita nak mengenalkan masyarakat kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu antara perkara yang penting dan isyarat yang sangat besar diberikan oleh Al-Imam Al-Bajuri apabila meletakkan nasab Nabi, pengenalan terhadap Nabi di dalam kitab kitab tauhid. Seolah mengisyaratkan bahawa ini antara usul kita panggil apa, daripada perkara-perkara asas dalam tauhid. Macam kita sebutkan tadi, sebelum kita ajarkan masyarakat kita dengan perkara lain, maka ajarkan mereka tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ajarkan mereka tentang Nabi, maka perkara-perkara lain akan mudah selesai. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita berhenti dekat sini, kita sambung nanti minggu depan tentang al-haud dan juga asy-syafa'ah. Al-haud dan juga asy-syafa'ah ni antara perkara yang berkait dengan as-sam'iyat, dalil-dalilnya dalil sam'i. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.